warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Berjumpa lagi kita untuk petang ini. Petang cuaca di Kota Baru alhamdulillah redup, tapi tak hujan lah, redup je. Dan alhamdulillah ada sedikit masa untuk saya luangkan bersama dengan you all. Untuk petang ni saya nak buat relax je, saya tak nak terlampau heavy sangat. So bolehlah kata kita berkenal-kenalan, kata untuk nak merapatkan ukhuwah lah. Walaupun you all kenal saya daripada jauh, tapi saya nak benda tu kata biar kita kenal each other. Aduh, speaking tadi. Okay, so untuk petang ni saya nak santai-santai je. Saya nak share dekat you all apa tip persediaan sebelum kita nak dekor kek. Okay, seperti okay, seperti yang kita tahu, seperti yang you all yang tengok saya punya live pagi tadi, macam mana kejadian kek yang saya buat. So di situ yang nampak tepi-tepi tu, okay, itu kek yang pagi tadi saya buat, dan saya kata saya tunjukkan perbezaan dia. Harap-haraplah kek tu tak jadi deh. Harap-haraplah kek tu tak jadi. Biasa orang mendoakan dan mengharapkan kek tu jadi, tapi saya nak tunjuk dekat you all, kek tu tak jadi. Sebab bila kita mengalami kek kita yang kita buat tu tak jadi, memang kita akan down. Memang kita akan rasa macam aku tak rasa nak buat, tak nak buat dah. Asyik buat tak jadi je. Asyik buat bantak je, asyik buat berminyak je, asyik buat merka je. Right? So untuk kata saya akan, nanti saya akan tunjuk dekat you all lah kejadian kek saya yang saya buat pagi tadi. Okay? Saya nak tunjuk dekat you all. Assalamualaikum takkan? Waalaikumsalam takkan? Okay, you all type kat komen dulu, clear ke tak? You all type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live? Alright. Okay, kita tengok nak, sabar. Sekejap lagi ya. Okay. Saya nak tengok siapa yang sudah bersedia, untuk saya bantu you all malam ni. Get ready. Malam ni get ready, saya punya live dalam grup Norris Economy. Siapa yang join saya punya grup, say hi sikit, saya nak tengok. Siapa yang join saya punya grup malam ini, say hi sikit, saya nak tengok. Orang baru, siapa yang masuk saya punya grup nak dibantu, nak saya guide you all sampai jadi, insya-Allah. So okay, saya kata untuk last petang ni saya buat kata hari terakhir. Saya buat setelah 5 hari saya buat less 50%. Saya buat less 50% untuk saya punya PJJ. So alhamdulillah dah ramai dah yang sedar diri dah ramai dah yang terbuka dah mata, terbuka hati untuk nak dibantu. Ramai. Wah, thank you. So jangan lupa saya punya live malam ni deh. Okay, alhamdulillah. So siapa yang nak join lagi, you all boleh WhatsApp terus team saya untuk dapatkan harga promo 50%. Memang tidak pernah saya buat harga 50% ni. Sebab apa? Sebab saya nak guide you all buat sampai jadi. Saya nak guide you all buat sampai jadi. Hashtag saya sampai jadi. Buat sampai jadi. InsyaAllah dengan izin dia, you all akan dapat buat benda tu. Okay? Super clear tu. Debat lah. Okey masuk. Nak tunjuk debat ni kagak ni. Okey. Saya sedia. Okey, so you all kena get ready untuk malam ni. Banyak benda yang saya akan share dekat you all deh. Dan untuk persediaan malam ni nak buat juga buttercream dengan Norris. Okay. Sambil-sambil saya tunjuk dekat you, sambil-sambil you all buat, tak ada masalah. Sambil-sambil kita berinteraksi. Benda tu akan lagi merapatkan ukhuwah antara kita. Dan you all pun boleh bertanya. Sambil-sambil tu boleh bertanya, tak ada masalah. Okay. Saya nak you all keluar daripada masalah-masalah yang membelenggu.
You all selama ni buat kek tak jadi. Kenapa saya buat kek pada kek coklat moist ya? Kenapa tak jadi? Kenapa saya buat naik elok tapi masuk je dia akan melengkung di tengah? Kenapa kek saya ni tak moist macam orang lain? Sedangkan kek coklat moist sangat senang bila kita tahu cara dia. Sangat mudah, sangat senang. Memang kita akan enjoy bila kita tahu cara dia. Hai, get ready, okay. Alright. So untuk petang ni sebelum saya nak tunjuk kejadian kek saya pagi tadi, you all share dulu saya punya live. Semoga apa yang saya share ni bermanfaat untuk you all, dan yang mana yang baru nak start belajar, orang di luar sana dahagakan ilmu free ni, so saya nak you all share ramai-ramai. Semoga apa yang saya share ni bermanfaat untuk semua, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak sabar nak tengok kek pagi tadi. Tu lah, saya pun tak sabar. Saya tak foto lagi ni. Saya nak foto depan you all. Harap-harap tak jadi deh. Doakan kek itu tak jadi deh. Doakan kek itu tak jadi deh. Kita doakan kek itu tak jadi. Biasa kita doakan kek itu jadi, tapi untuk petang ni saya nak you all doakan kek itu tak jadi. Okay? Alright? Okay, so say hi dulu siapa yang baru join saya punya live, siapa yang baru kenal saya, siapa yang baru first time follow saya. Siapa dia ni? Siapa dia ni? Okay? Siapa yang first time join saya punya page, baru follow saya punya group, baru tengok, baru follow saya punya perkembangan saya, dan saya kata intro lah. Saya adalah founder Norris, CEO Norris Niaga Resources. Saya 4 tahun saya buat bisnes offline, dan 1 tahun lebih saya online kan saya punya bisnes. Dan alhamdulillah banyak benda yang berlaku dekat kehidupan saya, dekat bisnes saya. Saya kata dari run bisnes saya sorry-sorry. Saya bisnes saya sorry-sorry run. Sebab saya gila puasa deh. You all jangan gila puasa macam saya. Saya gila puasa. Sebab semua benda saya nak buat semua. Semua benda saya nak buat semua. Dan kata saya buat semua. Sehinggalah saya tak cukup masa. Sehinggalah saya tidak boleh pecahkan 10,000 yang pertama saya. Walaupun 4 tahun saya buat bisnes. Dan saya kata tidak mampu nak pecahkan benda tu, dan saya turunkan ego mencari ilmu. Saya pergi cari ilmu, pergi KL, balik pula minggu depan, pergi pula, balik pula. You all sangat bertuah. You all hanya guna telefon je untuk nak kenal, untuk nak belajar benda tu. Saya kena turun KL untuk belajar. Lepas tu minggu depan pergi pula, balik pula. Lepas tu 2 minggu pergi pula. Itulah kehidupan saya sebelum ini. Okay, itulah kehidupan saya sebelum ini. Tapi bila kita nak belajar tu, kita tekad. Apa nak jadi, jadilah. Apa yang berlakulah. Asalkan aku buat ni lillahi ta'ala, kerana Allah, aku nak ubah hidup. Aku nak capai impian aku. Aku nak capai apa yang aku nak. So alhamdulillah saya nampak benda tu, dan saya kata saya nak bantu you all buat apa yang sebaik mungkin yang you all tak dapat. So saya akan bantu you all buat sampai jadi, insya-Allah. Dan untuk petang ni memang last live saya. Saya kata last 50% untuk saya punya PJJ. So you all boleh WhatsApp terus tim saya untuk dapatkan harga promo 50% tu, sehingga kata ekonomi hanya 99.50 sen sahaja. Sebelum ni saya buat ekonomi adalah 199. Apa yang you all dapat adalah you all belajar cara nak buat kek coklat moist, kukus. Nanti kita buat persilahan pula. Saya nak tunjuk dekat you all kejadian macam mana deh. So kita buat advance sikit lepas ni. Alright, you all belajar cara nak buat topping coklat menggunakan topping biasa. You all belajar cara nak buat topping premium. Premium tu you all boleh buat untuk coklat Indulgence boleh, American coklat boleh, tornado boleh, coklat berhantu boleh. Oi, banyak sangat. You all belajar cara nak buat buttercream. You all belajar cara nak buat cheese meleleh.
You all belajar cara pengiraan. Macam mana kita nak supaya pengiraan kita tu, supaya kita tahu, oh modal banyak ni yang kita laburkan. So, berapa yang aku patut jual? Bukan kata, oi, orang jual RM5, kita pergi jual RM5. Orang jual RM3, kita jual RM3. Tapi apa pun tak ada. So, benda tu you all kena tahu. Harga di ranking kedua. Nombor 1, you all kena tahu value apa yang you all buat untuk bisnes you all. Nombor 1, value deh. Nombor 2, baru harga. Bukan nombor 1, kita buat bisnes bukan pada harga. You all tengok bisnes saya, you all tengok saya punya PJJ tak sama dengan orang lain. Tapi kenapa orang grab saya punya PJJ? Kenapa? Sebab saya tampilkan value apa yang you all dapat untuk saya punya PJJ. Dan itulah terbukti dah. Betapa ramainya hasil dia dan terlampau ramai. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan apa yang berlaku dan saya nak bantu ramai lagi untuk you all buat sampai jadi. InsyaAllah kita buat kita dapat, tak buat memang tak dapat. Okay? So siapa yang nak boleh WhatsApp terus tim saya Kik Indulgence. Yes. Okay, untuk petang ni saya nak ajar 3 tips persediaan untuk kita nak dekor. Apa yang patut kita prepare, apa patut kita nak sediakan sebelum kita nak dekor, apa yang patut kita buat. Macam mana kita nak prepare benda tu, apa yang patut kita buat untuk kita nak dekorkan kek kita supaya jadi hasil dia tu yang nampak eksklusif. Okey, siapa yang nak belajar untuk petang ni? Siapa nak belajar? You all type kat komen tu. Siapa nak belajar? Saya nak. Komen nak, saya nak tengok siapa yang nak belajar cara apa persediaan untuk kita nak dekor kek. Saya nak tahu siapa dia ni nak belajar ni untuk petang ni. Untuk petang ni saya nak share just 3 lah sebab saya nak buat santai-santai je. Saya tak nak agak heavy sangat. Takut you all tak boleh nak ngambat benda tu, tahu tak? So saya akan ajar 3 step persediaan untuk kita nak dekorkan kek. Apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita sediakan untuk kita nak biar perjalanan kita nak dekor kek itu kata smooth, molek, elok, menjadi dengan molek, tak ada lah berlaku masalah masa dekor. Apa yang patut kita buat? Alright? Siapa nak belajar? Okay, yang pertama, tips yang you all patut tahu persediaan nak dekor kek adalah you all kena tahu peralatan apa yang you all nak gunakan untuk nak dekor. You all kena tahu. Kita nak dekor kek, kita kena tahu satu peralatan. Peralatan apa yang nak digunakan. Okay, di sini saya ada sedikit lah. Saya nak tunjuk dekat you all sedikit apa peralatan yang you all perlu ada untuk nak dekorkan kek supaya kek kita tu jadi dengan elok dan nampak dia punya cantiknya kek kita. Kita tak nak nampak tak comel molek lah kek aku ni. Mana aku nak buat? So sebab ni baik peralatan nombor 1, peralatan deh. Peralatan yang you all kena tahu dan wajib tahu apa peralatan untuk kita nak dekor. So you all kena tahu. You all mesti ada pisau kek. You all kena ada pisau kek. Mari adik kakak jangan kelas ni. Aduh. Okay. Saya baru follow Nori hari ni kali kedua tengok live. Wow. Okay. Welcome my page. Okay. Betul-betul ni kita buat santai-santai lah. Itu lagi rasa macam kalau pagi tu kita heavy sikit. Kalau macam petang kita santai-santai je. Kita berkenal-kenalan. Okay, you all kena pastikan you all kena ada pisau kek ni. You all ada ke pisau kek ni? Nampak ni pisau ni?
bergeligi. Kalau you all nak pastikan benda ni tahan lama dan tidak berkarat, pastikan dia kena stainless steel. Pastikan you all beli, kena beli yang berkualiti. Kalau you all beli yang murah-murah, nanti kita punya pisau kita akan cepat berkarat dan dia akan, kalau kena air dia akan cepat berkarat. Dia punya hulu dia ni, hulu dia ni, kalau orang Kelantan panggil hulu, tahulah. Ujung dia ni dia tahan, kayu dia tahan. Ni lebih lama dah ni. Allah, lama dah ni, 10 tahun dah ni. Lama sangat ni, sama macam mixer dengan oven ni. Usia dia ni. Ni kalau dia besar ni, memang besar dah ni, tak tahu macam mana ni. Okey, pisau tu yang macam gergaji tu. Yes. You all pasal gaji pun banyak deh. You all banyak. You all kena biar standardizkan benda ni. Maksud dia biar sesuai. You all nak beli tu, pastikan you all pergi dia. Ajar lagi, tak tahu lah mana. Tahu dah tu. Tak ada. Tak ada. Mana? Ada. Okey. So pastikan masa you all nak beli tu, ini tip dia deh. Pastikan masa you all nak beli dia, you all pergi dia, lepas tu you all terang. You all imagine you all tengah potong kek. You all rasa pisau ni ringan ke berat? Kalau ringan, okey dah. Jangan berat deh. Kalau berat takut nanti you all rasa macam tak gagah, tahu tak? You all rasa macam berat. Bila berat, dia kata dia macam kita tak selesa nak gunakan benda tu. Kita tak selesa. So pastikan you all biar benda tu ringan. Dan pastikan kalau macam saya ni, saya beli made in Japan. Made in Japan dan stainless steel. Dan ukuran dia tu tak adalah panjang sangat, tak adalah pendek sangat. Ni deh. Ini memang kalau you perasan, inilah saya guna. Banyak sebenarnya. Tapi orang lain tak sesuai. Tak, orang kata tak rasa serasi lah dengan kita. Ajar pergi kek, ajar pergi pisau. Ajar pula pergi pisau, tahu tak? Ajar pergi pisau, tahu lah tu. Belum ada lagi. Ringan pegang macam tak pegang benda. Dia banyak deh. Sekejap deh. Tengok dah. Saya ada banyak ni, nampak ni. Saya ada banyak. Tapi saya tak rasa tak serasi dengan benda ni, tahu tak? Dengannya, tengok karatnya, nampak ni. Berkaratnya. Tak sedap lah. Merah ni tunggu buang ni. Tunggu buang je ni. Tengok karat, nampak ni. Bila kita beli hak murah, tak berkualiti, tengok ni, dia karat. Tengok daripada pen. Ni karat ni. Macam pisau roti john. Yes. Ada baru beli, tak tahu kok salah pisau belah begor. Sama je, lebih kurang je pisau belah begor pun. Sama je. Ni tak sedap. Tak sedap, tahu tak sebab apa tak sedap? Sebab dia hulu dia ni berat. Bila berat, kita tak selesa kita nak potong kek. Untuk kita nak kata standardizkan kita punya kek kita supaya nampak cantik lah sebelum kita nak dekorkan kek kita tu. Alright. So pastikan you all ada pisau ni. Kalau you all tak ada pisau ni, payah sikit lah. Nak rata-rata ni tak boleh guna pisau-pisau hak kedai royal warna orange tu. Okay. Ni pisau kek. Selain tu you all kena ada pisau untuk you all nak nak dekor ni. Nak dekor. So benda ni pun sama juga, stainless steel juga. Sama juga. You all boleh beli kat kedai bahan kek benda ni. Dan pastikan tak ada terlampau tinggi sangat. Kalau macam saya dah guna 6 tahun okey lagi. Tengoklah juga. Kalau you all beli agak tak berkualiti, dia akan cepat berkarat. So pastikan you all beli berkualiti. Biarlah dia mahal sikit, tapi tak apa, kita boleh gunakan sepanjang masa. Boleh guna lama. Saya tak karat tak karat ni lebih 10 tahun dah ni weh. Lebih 10 tahun dah ni. Nampak ni? Buat bisnes 5 tahun, tapi kenapa 10 tahun? Yalah sebelum tu buat bodoh-bodoh gitu je. Buat kata santai-santai, tak adalah fokus kepada bisnes. Pisau nak lepas. Yes, pisau nak lepas ni pastikan tak adalah kalau macam saya suka yang tak adalah terlampau panjang sangat, tak adalah terlampau pendek sangat. So dia ada banyak saiz. You all boleh pergi tengok dekat kedai bahan kek, jenis hak pisau nak lepas kek.
Pisau dekor tak beli lagi, kena beli. Anak dia pun kena beli juga. Anak dia ada ibu dia, anak dia. Kena beli juga. Sebab ni senang lah. Sebab nanti in that case kek kita tu kalau kecil ke, kita nak bind, nak smoothkan dia senang. Kita nak main-main dengan dia atas dia tu senang. Alright. Kena pastikan you akan ada. Hak ni kat DIY ada. DIY ada kedai RM2 ada ingatlah. Ni ada ni RM2 tak tahu. DIY ada. Hak ni pun sama juga. You kalau nak beli lagi, kalau nak banyak pilihan, you kena beli kat kedai pancake lah. Banyak lah. Kalau you tengok kat Shopee pun ada, kat Lazada pun ada. Alright. Banyak aku. Aku ni. Sungguh nah. Sungguh ni. Okey, selain daripada tu juga, you all kena pastikan you all ada benda-benda lagu ni. Nampak ni? Okey. Ni nampak? You all kena ada kata tepat. Ya kan Saya ni kalau bahasa work spesifik tak tahu mana. Nak kata nak suruh comel kita punya kek kita. Kita nak suruh comel, pisau nak pergi pegang kat kek ni. Pisau nak pergi pegang pun boleh. Kat Shopee satu set. Satu set. Tapi tengok juga deh. Kena pandai-pandai survey juga. Takut nanti dia cepat kau gak. Bimbel juga tu. Bimbel juga. Ada anak je. Mok tak beli lagi. Kena beli mok tu. Mok kena beli. Pok tak payah beli tak apa. Sebab takutnya tak sesuai. Pok dia je ni gini deh. Ni mok ni. Ni mok ni anak dia. Pok mata pok. Ni pok dia ni. Ni pok dia ni. Ni pok dia apa ni pok? Ni pok dia. Staple cake. Kita tak pandai mana nak spesifik begitu. Tak pandai mana. Saya tak ambil cakna mana. Asal kau benda tu ada rasa okey dah. Tak ingat pun tak apa. Kita menggoyang kapal pergi ni dah. Ni kat beli dekat Lazada satu set sekali. Ada jugalah. Okey, so ni pok, ni mok, ni anak. Mana-mana pun boleh. Saya ada banyak lagi. Okey, tapi saya pok ni kurang tak sedap sikit sebab dia agak besar, dia agak panjang pada. So bila agak panjang ni, dia keselesaan tu tak ada. Kita nak dekor kek biar selesa deh. Kalau tak selesa memang tak tahu ke mana kita. Keadaan kita, you all kena pastikan keadaan kita tu dalam keadaan yang macam mana. Kalau kita ni tinggi sangat pun tak boleh juga, rendah sangat tak boleh. Dia kena selesa. Macam saya lebih sukakan dekor kek berdiri. Sebab bila berdiri kita lebih berkeyakinan dan cepat siap bila berdiri. Kalau duduk ni dia renyah sikit. Duduk ni rasa macam manja lah bedak. Kalau you tengok, kalau saya buat live 1 jam itu biasa. Sejam lebih 2 jam itu biasa. Sebab saya dah biasa dah benda tu. Kalau saya dekor kek memang saya berdiri. Lebih sedap lah. Kita punya stamina kita punya keyakinan kita pun berbeza dengan kita duduk. Sama lah juga. Kalau you tengok saya punya live, memang jarang sangat lah saya buat live duduk. Jarang sangat. Saya buat live berdiri. Sebab saya bila kita duduk, kita keyakinan kita agak kurang. Tapi bila kita berdiri, kita menghadap audiens ni, dia keyakinan dia lain. Sebab itulah saya lebih suka berdiri. Berdiri dia cepat lincah lah, tahu tak? Lincah. Hak pendek selesa licin kan tepi kek, yes. Lebih selesa lah. Kalau macam saya lebih sukakan yang pendek ni lah. Kalau yang kecil ni lagi ni, untuk kita nak macam kita duduk tengok dekor. Malam ni saya akan tunjuk deh. Kita dekor ni untuk kita nak bagi cantik lagi. Pakai kecil ni lah. Kena ada belakang lah kata. Persediaan dia. Banyaknya aku. Mak. Nak kau pisah ni. Banyak gini mo ni. Duduk lambat buat kerja. Yes, duduk lambat buat kerja. Alright, 3 piece kek cream plastik scraper kek kata Becky tu. Ini nama dalam Lazada kalau nak beli. Tu ada member kita dah bagi tahu dah. So you all boleh dapatkan dah dekat Lazada, Shopee ada semua. Alright. So selain tu you all kena ada benda ni. You all kena ada benda ni. Yang paling penting hak ni lah. Dia hak ni ada yang stainless steel ada, yang plastik ada. Mana-mana you all boleh gunakan. Kalau macam saya lebih sukakan yang stainless lah. Sebab dia berat. Bila berat
kemenjadian kek kita tu lebih cantik lah. So memang saya suka benda ni. Yang ni. Yang plastik pun ada. Kalau macam saya lebih sukakan yang berat ni. Macam sama lah hak ni juga. Saya jarang, kalau you tengok saya jarang guna hak ni sebab dia ringan. Dia plastik, dia ringan. So bila ringan, dia nak kemenjadian dia tu agak kurang menjadi. So kita gunakan yang ni. Hak ni macam nak buat roti tu ya. Gitulah. Alright. So itu yang pertama. Itu pertama, pastikan you all ada bahan-bahan yang basic ni. Kalau you all tak ada apa tu untuk ni stand ni. Kalau you all tak ada untuk stand ni tak apa. You all ambil botol, letak tu, lepas tu you all dekorkan atas. Biar dia tinggi sikit lah. Tapi kalau semoleknya you all belilah benda ni. Murah je benda ni. Murah je dalam. Kalau yang plastik ni murah lah. Kalau macam yang stainless tu dia mahal sikit lah. You all boleh dapatkan dekat Lazada, Shopee boleh. Tak ada masalah. Noril lah akak BI petang ni. Boleh ke dapat tengok PJJ Ekonomi tu malam ni? Boleh kak? Boleh. WhatsApp terus tim saya deh. WhatsApp terus tim saya untuk lock benda tu. Takut nanti lepas habis saya punya live. Ini live saya last untuk promo PJJ 50%. So malam ni banyak benda yang saya akan tunjukkan dekat you all. Sebab ramai yang saya tengok memang dia punya kata tak smooth tau dok. Dia jadi macam agak tak sedap lah mata memandang gitulah. So saya nak ajar you all macam mana cara nak buat benda tu. So saya akan gunakan benda-benda yang ni untuk malam ini. Alright, depan sekolah anak ni Nori dari rumah tak didengar je. Kak dah ada semua tu sebab Nori lah. Aduh, thank you kak sentiasa support saya. Okay, saya kata saya berdiri sekarang sebab you all. Bukan sebab saya, bukan sebab diri saya, tapi sebab you all yang sentiasa support saya, bagi semangat saya, bagi galakan untuk saya sentiasa nak share apa lagi aku patut bagi, apa lagi aku patut nak selesaikan masalah you all, terutamanya yang berkaitan dengan buat kek ni. Ramai kot, ramai sangat tahu dok. Ramai, tapi alhamdulillah terbukti yang tak join pun kata dapat hasilkan benda tu. Apa telah lagi yang join. So kata sangat-sangat berbaloi lah bila kita turunkan ego, cari ilmu, cari sebanyak yang mungkin, korek sebanyak yang mungkin, tanya sebanyak yang mungkin supaya kita tidak ada soalan dia nak tanya. Sebabnya jawapan dah ada dah. Tak ada soalan dah. Tak ada soalan. Okey? Sampai lagu tu sekali you all patut buat tahu dah. Saya kalau orang kata ni banyak sangatlah soalan, tak apalah. Tak apa. Sebab kita nak keluarkan, kita nak tahu apa yang aku patut buat. Masalah aku ni kalau aku tak tanya, takkan ke mana-mana. Tak tahu aku nak siapa aku nak tanya, aku nak orang bagi jawapan ni. Biar jawapan tu boleh bawa aku biar improve benda tu. Okey? So itu yang pertama, pastikan you all tahu peralatan dan ada peralatan tu. Yang kedua, siapa nak tahu tip yang kedua untuk persediaan nak dekor kek? Siapa nak tahu persediaan nak dekor kek? Okey. Siapa nak tahu persediaan nak dekor kek? Saya kena sedia ni untuk malam ni. Okey. Ni tak say. Ni nak tunggu buai ni. Okey. Nak tunggu buai ni. Tapi nak buai pun lah. Nak beli sasa ni mahal juga weh. Banyak lagi tahu dok. Tapi tak sedap. Nak buat macam weh. Kalau kita ni buat tak sedap ni tak jadi tahu dok. Nak dekor pun tak sedap. Orang kata hati ni tak berapa nak tenang. Okey. So tip yang kedua, Panda cheese ready 40 biji untuk es krim. Wow. Oh my god ya. 40 biji tu bukan calon-calon kak. Order best untuk kak. Jangan putus asa, buat lagi, buat sampai jadi. Buat sampai jadi, buat sampai kita puas hati. Alright? Okey. Adik Nori nak order kek cokel. Kek cokel apa pula dah? Boleh WhatsApp terus tim saya deh. WhatsApp klik link bawah tu juga. Kata klik link bawah tu juga. Okey. Alright. So
Yang kedua, persediaan untuk kita nak dekor kek. Apa persediaan dia? Adalah yang kedua, you all kena pastikan topping apa yang you all nak gunakan di atas kek you all. Topping apa yang you all nak gunakan. Bukan semua kek sesuai dengan topping tu. No. You all kena tengok kek apa yang sesuai dengan topping tu. Kita ada macam-macam topping. You all boleh gunakan buttercream, boleh gunakan fresh cream, you all boleh gunakan cream cheese, you all boleh gunakan cheese meleleh. Tahu tak? Itu kata yang basic yang you all patut tahu untuk nak dekorkan kek. Bukan mengentam je semua kek pakai buttercream. Bukan mengentam je semua kek pakai fresh cream. Bukan mengentam je semua kek pakai cheese meleleh. No. No. You all kena pastikan dekor tu you all nak menggunakan topping apa. Untuk malam ni saya akan ajar you all menggunakan topping buttercream. So, siapa yang join saya punya group Nourish Economy, pastikan lock masa you all setia dan join saya punya live malam ini 9.30. Stay tune dan get ready dengan you all punya, ikut you all lah, pensel ke, buku ke, apa ke, ikut you all lah. Ambil, korek sebaik yang kata sebanyak yang mungkin untuk malam ni deh. Sebab malam ni memang tak penuh lagi saya dekor, tunjuk satu-satu benda ni. So malam ni saya akan tunjukkan dekat you all. Saya akan tunjukkan dekat you all. So luangkan masa saya buat, kata ambil masa saya, curi masa untuk luangkan bersama dengan you all. Tak lama pun, lebih kurang 1 jam je. So malam ni saya akan tunjukkan dekat you all. Alright, so get ready benda tu dan setia dengan saya punya live dekat grup PJJ Ekonomi. Dan siapa yang belum lagi join, siapa nak dibantu, siapa nak tahu topping apa yang patut kita gunakan, macam mana nak buat, so boleh WhatsApp terus tim saya untuk dapatkan harga promo 50% untuk last live saya untuk petang ini. 5 hari saya buat promo dan alhamdulillah you all nampak apa yang berlaku. So saya kata saya akan tunjukkan banyak lagi advance yang you all akan dapat. Jangan bimbang. Okay, dengan ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya akan bongkarkan satu-satu apa yang patut kita letak, apa yang patut kita buat supaya kek kita tu nampak lebih eksklusif, nampak lebih advance, nampak lebih lain daripada yang lain. Pukul berapa Nourish? Saya buat biasa, saya buat dalam 9.30 lah. 9.30 malam. Stay tune. Siapa yang join saya punya group Nourish Economy, so you all boleh join saya punya kelas malam ini. Alright, so you all kena tahu. Yang kedua, you all kena tahu apa topping yang you all nak masukkan, topping apa yang you all nak dekorkan. Macam mana aku nak buat benda tu? Apa yang aku patut buat? Macam mana? Aku ni tak tahu macam mana aku nak dekor dia. Aku buat dekor ni kenapa berhabuk? Kenapa tak jadi smooth molek? Kenapa tak jadi sharp molek? Kenapa dia jadi nenyok serong. Kenapa? Okey, malam ni saya akan tunjuk dekat you all. Saya akan tunjuk dekat you all dan malam ni saya akan bagi task dekat you all. Saya akan bagi task dekat you all untuk malam ni deh. So task dia senang je. Jangan bimbang. Task dia sangat-sangat senang. So you all join saya punya live dan tengok apa yang berlaku dan you all praktiskan benda tu. InsyaAllah apa you all praktis dan you all tunjukkan feedback dia. Saya nak feedback dia tu. Alright. So itu yang kedua. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang nak ketiga? Apa tip persediaan untuk nak dekor kek? Tip yang ketiga. Tip yang ketiga ni sangat senang sebenarnya. Sangat mudah. Sangat bila kita tahu cara dia sangat senang. PJJ Ekonomi berapa kena bayar? Hanya 99.50 sen sahaja.
Saya punya PJJ bukan RM10 deh. Bukan RM10, bukan RM20 sebelum ni. Harga asal adalah 199. Harga asal adalah 199. Tetapi saya nampak ramai yang nak dibantu, so saya bagi tahu, okey, tak apalah, saya buat 50% untuk bantu you all ringankan beban. Kata invest untuk belajar. Sebab dengan belajar, you all invest benda tu, you all dapat berlipat kali ganda. You all dapat ilmu lagi, you all kata tahu cara dia, dan you all dah start dah nak buat bisnes, nak kata buat side income. So benda tu yang saya akan ajar you all step by step. Alright, you all kata bukan expert je belajar marketing. Untuk ekonomi dan premium pun belajar juga, cuma yang basic-basic saja. Sebab untuk ekonomi dia baru nak belajar, baru nak kenal erti bakery ni. So saya tidak boleh masukkan terus, oi kena buat ni, no lah. Dia ada kata selingan, ada dia punya basic-basic dia, supaya you all tahu jugalah basic ni. You all tahu cara dia, sebab senang lah orang kata. So saya akan bagi basic dia. Tapi kalau you all nak advance lagi, you all kena join saya punya group expert lah. Itu yang you all kena bersedia dari segi fizikal dan mental. You all kena bersedia di coaching oleh saya. Saya akan coaching you all, saya akan tanya you all perkembangan you all macam mana. Saya akan bagi task dekat you all, saya ajar banyak benda yang saya akan buat sikit-sikit lah. Saya tak boleh nak buat terus, tak boleh. Sebabnya saya kata bila saya buat lebih lagi, takut nanti you all tak boleh nak basuh benda tu, tahu tak? Sudah aduh dah, no 9950 sen, bukan 19 sen weh. Bukan kedah RM2, bukan kedah. Saya punya PJJ saya 9950 sen after 50%. Okay? You all nak harga RM10, you pergi cari tempat lain deh. Tempat saya tidak ada benda tu. Tidak ada benda tu. Saya nak keluar daripada ras you all buat bisnes bukan disebabkan harga. No, dilarang sama sekali. Buat bisnes bukan disebabkan harga, tetapi buat bisnes disebabkan value dan manfaat yang kita bagi dekat orang. Itu yang you all kena tahu. Benda tu tahu tak? Buat bisnes bukan sebab harga. You all jangan duk harap, aku buat bisnes harga kena turun. Biar orang lain jual RM5, aku jual RM3. Tapi krik-krik juga. You all kena pastikan you all tunjukkan value, supaya harga you all di ranking nombor 2, bukan nombor 1 deh. Buat bisnes bukan sebab harga. Buat bisnes disebabkan oleh value apa yang kita bagi dekat orang. Okay? Orang bila kita bagi value tu, bila kita share apa yang kita ada tu, orang tidak akan kata mahalnya, macam-macam, tahu tak? So benda tu orang akan grab. Sebab apa? Sebab peluang tu hanya datang sekali, tak datang berkali-kali. Expert tak sama. Expert 34950 sen. Expert tak sama. Daripada harga 699, you all dapat coaching dengan saya. You all dapat kit, belajar kit premium. You all dapat live dengan saya. You all dapat Zoom dengan saya. So itu expert deh. Tapi premium tak. Premium dia sama dengan ekonomi, cuma dia upgrade sikit. Dia belajar yang kit yang premium. Okay? Aduh, kena kuat fizikal dan mental untuk coaching bersama Nori. Pagi-pagi lagi Nori coaching. Tanya ni Salwati tu, saya coaching pukul berapa? Pukul 9.30. Saya kata, muka saya bangun dah. Okay, beragam apa bangun dah. Tak lah pukul 9.30, tak bangun lagi. Nak pukul 9, pukul 10 bangun. Mana rezekinya nak masuknya? Kita kena bangun di awal pagi. Baru rezeki mencurah-curah.
Kalau you all kata you all nak bulan tu jatuh ke riba, kata tak bangun awal, nak datang mananya rezekinya. Sebab tu lah saya coaching, ikutlah saya nak coaching bila tahu tak. Saya coaching pagi, saya coaching kebanyakan saya akan coaching pagi lah. Saya akan coaching pagi. Kalau you all tak jangan percaya saya. You all boleh tanya ni Salwati, saya biasa saya coaching dia pagi lah. Pas subuh tu coaching dia. Dia ni kat tengok. Sudahlah. Sudahlah. Tahu tak? Alright, dah habis 100 hari video dapat tengok lagi. Dah habis 100 hari video dapat tengok lagi. Dah habis tu saya bukannya kata 100 hari, lebih lagi. Orang join expert pun lebih pada tu dah. Tapi saya tak ada pun. Tak ada keluarkan, tak ada. Sebab saya nak dapat hasil dia tu. Saya nak dapat hasil dia. Saya tidaklah sekejam itu, tahu tak? Tidaklah sekejam itu. Saya bagi lagi peluang. Tahu tak? Peluang tu kita explain lah. Okey, lagu ni. So, gunakanlah peluang tu. Orang bagi peluang tapi tak gunakan peluang tu. Apa yang you all dapat? Tahu tak? Kalau you all tak gunakan peluang tu sebaik mungkin, you all tak dapat apa-apa. So, gunakan peluang tu sebaik mungkin. Peluang tu sebaik mungkin. Jangan berkira nak ilmu. Sikit baru tu saya invest banyak kot. Saya invest banyak untuk ilmu, tahu tak? Tapi bagi saya tak apalah. Tak apa. Saya berkira orang kata saya invest banyak untuk ilmu. Tak apa. Sebab asalkan lepas ni impact dia tu lebih lagi, tahu tak? Biarlah kita kata biasa-biasa lah ni. Kita kata tak apa. Sebab kita dengan ilmu everything is change. Dengan ilmu kita kena ada ilmu, tahu tak? Assalamualaikum bosku, lega siapa mudah dari Ofi. Tadi tak boleh nak fokus molek ke dry. Now can follow and focus. Boleh ke saya join grup ni? Boleh. Bapa tak bolehnya. Boleh lagi ke join? Boleh WhatsApp terus di saya deh. Selagi saya buat live ni, selagi tak habis live ni, saya harga 50% lagi. Harga 50%. Kalau habis dah, harga kembali kepada asal. You all nak pilih yang mana? Kata peluang tu terletak di tangan you all. Benda tu terletak kepada tangan you all. Mana yang you all nak? Kalau you all rasa tak apalah, nanti-nantilah dulu, ikut you all lah. Okay? Selagi ada dalam live ni, join sekarang. Yes, join sekarang untuk dapatkan harga promo less 50%. Salam Nori. Waalaikumsalam. Kalau Red Velvet dengan coklat mengkuku dalam grup apa ya? Dalam grup saya punya PJJ Norris Expert. Yang tu Norris Expert dia. Ada sekali lah. Coklat. Tapi coklat pun you tak belajar yang cheese meleleh dengan alhamdulillah dengan buttercream tu. Dengan topping. You all kena belajar. Sebab itulah ketiga-tiga tu ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Supaya you all lebih tahu benda tu. Speaker London don't know. You all panggil London ni. Biarlah tak boleh pergi London tahun ni pun. Tak apa. Speaker London. Malam ni lah dalam grup ke? Yes. Keluar dulu, kena charge bateri dulu untuk malam ni. Allah cepat. Tak keluar dah apa-apa. Okey, so yang ketiga, apa tip dia untuk persediaan untuk Nadeko? You all kena pastikan macam mana nak bagi kekemasan dekat you all punya kek you all tu. Macam mana? You all kena pastikan you all kena macam mana you all nak bagi kemas you all punya kekemasan dekat you all punya kek you all. Sebab itulah you all kena ada benda ni. Sebab itulah you all kena ada benda-benda lagi ni untuk nak bagi kemas. Dan kita kena tahu apa nozzle yang kita nak, biar benda-benda yang tersembunyi tu kita tutupkan lubang-lubang jerawat-jerawat jeragak yang ada dekat kek kita tu. Supaya dia kata kekemasan kita punya kek kita. Kita tahu design apa yang kita nak buat supaya kita kata tahu kekemasan untuk kek kita tu.
So untuk malam nanti saya akan tunjuk dekat you all lah. Basic untuk nozzle supaya kekemasan tu you all boleh tutup dia dengan nozzle yang kata yang senang je lah, yang boleh dapatkan dekat kedai bahan kek ada. Benda tu ada. You all beli yang basic-basic je. Tak payah belilah yang advance tu. Yang advance takut tak guna. Saya pun banyak tapi banyak tak guna pun. Sebab kita tak tahu dan kita tak try benda tu. Okay. So itu tiga tips yang saya share untuk petang ni, nak bagi kata persediaan untuk kita nak dekorkan kek. Siapa yang nak tengok saya punya kek saya untuk pagi tadi jadi macam mana? Siapa yang nak tengok? Type kat komen tu nak tengok. Nak. Type kat komen tu nak tengok tak? Kek saya. Okay. Alright. Nampak tu kek saya. Okay. So ini adalah kek saya. Bila mana kita harap-harap tak jadi deh. Doa-doa kek ni tak jadi. Ni kita tak tahu cara dia, kita tak tahu kata nak putar dia macam mana. Adakah nak gunakan speed medium ke ataupun speed yang high speed ke, low speed ke, nak masuk gapo dulu, nak masuk telur dulu ke, ganda dulu ke, esa vanilla dulu ke. So di sini okey, saya tunjukkan ini kek yang tadi deh. Ini kek yang apa tu? Nampak ni. Okey, ini kek yang menjadi elok. Tinggal sebiji ni dah. Hak lain sold out. Tinggal sebiji ni lah. Hak lain sold out. So ini kek yang menjadi. Nampak ni. Nampak ni. So okey. So ini adalah kek. Doa-doakan kek ni tak jadi deh. Lama dah buat kek tak jadi. Tak buat. Orang kata tak buat kek tak jadi. Lama dah tak buat kek tak jadi ni. Lagu mana ni? Alright. So inilah kejadian kek nak tengok. Okay. So teng. Alright. So di sini bila mana kita menghentam je kita punya loyang kita, berlakulah macam ini. Berlakulah macam ini. Maksud dia berlaku macam ini, you tengok deh. Kek saya merekah. Nampak? Kek saya merekah. Okey, nak tengok deh. Okey, ini kek saya nampak? Kek saya merekah. Bila kita tidak pandai nak gunakan kata loyang yang betul. Kita tak tahu nak gunakan loyang. So, main hentam je loyang mana akan menyebabkan kek kita merekah. Sebab apa? Sebab dengan kapasiti kita punya adunan kita tidak sesuai digunakan dengan loyang yang saya gunakan. Dia kata dia punya kata dia nak kembang tu agak terbantuk. So bila agak terbantuk dia akan jadi lagu ni. Alright. You all pernah tak jadi lagu ni? Merekah-rekah lagu ni? You all pernah ke tak? Okay, you all pernah tak jadi merekah-rekah lagu ni? Ni merekah ni. Allah, kek pun. Biar betul kek ni. Okey, biar betul kek ni. Jolo kan ni? Jolo kan ni? Allahu Akbar. Okey, so di situ you nampak tak apa kesilapan yang saya buat? Apa kesilapan yang saya buat adalah tidak sesuai digunakan loyang yang saya guna ni untuk kek ni. Menyebabkan dia akan merekah. Sebab dia kata dia terbantuk, pembesaran dia terbantuk, dan bila terbantuk dia akan tahu tak, dia akan memang dikembang dengan tidak elok. Dia kata dia kembang dengan tidak elok. Alright, pernah buat kek moist resepi dalam Google. Okay, so selain daripada tu juga saya akan foto dia apa yang akan jadi kek kita ni. Kalau jual tahabat berapa lama tu Nori yang dalam bekas tu ni. Dalam lebih kurang seminggu okey lagi Seminggu okey lagi kalau letak luar lebih kurang 3 hari boleh lagi lah. Sebab dia lembab, dia moist dia. Nanti saya akan tunjuk dekat you all sekejap lagi. Tak pernah pula terfikir sebab loyang jadi merekah. Disebabkan loyang.
Disebabkan salah satu sebab adalah disebabkan loyang, kita akan merekah. Dia tidak sesuai. Selalu Allah. Selalu berat benar dah tu. Berat benar dah tu. Okey. Disebabkan loyang yang tidak sesuai. So, you all tengok balik step 5 step yang saya share dekat you all maring. Okey. Banyak kali dah jadi merekah. Okey. So di sini you all nampak dak macam mana kejadian kek saya. Ini belum foto lagi. Belum foto lagi, kita foto dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Okey. You all tengok kata naik tinggi dan padat dalam tu. Yes. Okey. So you all tengok deh kejadian kek saya ni. Okey, you all nampak deh kejadian siapa yang pernah alami kek dia, siapa yang pernah alami kek dia bawah padat atas comel molek. Bawah padat atas coman molek, mos molek. So you all nampak ni kek saya ni. Bawah dia jadi dia agak berminyak tau tak? Dia agak berminyak, kek kita agak berminyak dan bukan kek kita dah, kek saya. Bukan kek kita. Nama kek kita. Kek kita boleh bagilah tu. Ni kek saya ni. Okey. Kek kita pula dah. Okey. Okey. Nampak? Dia akan berminyak. Faham tak? Sebab silap step tadi kek kita banyak berlaku tahu tak? Banyak berlaku mistake, banyak berlaku benda-benda yang tidak memuaskan hati kita. Tidak memuaskan. Sedap bau, sedap dah. Tidak dinafikan, memang sedap. Best kena cuba lu, gana-gana lu rasa memang wing. Kena cubalah, right? So, nampak ni? Kek saya ni, okey. So, bila kita potongkan dia, sebab kek saya ni kata sekejap saya tunjuk kayu on. Okey, pernah bawa padat, bawah padat, atas comel. Alright, nampak ni. You nampak ni di sini. Nampak tak di sini? Nampak ni. Okey, nampak di sini. You nampak ni. Dia akan nampak padat. Nampak tu. Dia berminyak-minyak ni. Nampak? 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 Sebab apa berminyak? Sebab apa? Sebab dan dia akan rasa macam berketa-keta tahu tak? Dia berketa-keta. Sebab dia jadi macam ni. Sebab saya tidak pukul dia sampai kembang. Saya tidak pukul dia sampai kembang. Saya tidak bermain dengan spatula. Kalau you all yang tengok saya punya live pagi tadi, kalau tak tengok tu kena tengok balik. Tengok balik. Saya tidak bermain dengan spatula. Saya main hentam je letak. Letak habis semua akan menyebabkan terkumpulnya. Sebab kita kan masuk majering. Bila majering dia berminyak, bila dia terkumpul lama, bila kita tidak bagikan dia buat molek-molek, dia akan jadi berminyak. Faham tak? Sebab kita letak majering tu berminyak. Faham tak? Okey? Berminyak. So, pastikan you all kena pukul dia sampai dia kembang, sampai dia pecah. Dia punya molekul gula kastar tu. Sampai dia pecah. Barulah kita masukkan step yang lain. Ini baru sedikit tahu dah. Belumlah jadi kek tu bertelur. Belum lagi kek tu nampak elok. Elok tapi dalam tidak masuk. Dalam tidak masuk. So benda ni kata banyak sebenarnya yang kita perlu belajar tahu tak? Banyak sebenarnya yang perlu kita belajar. Dan untuk kali ni the last saya punya live, saya buat promo untuk 50%. Tidak ada hari lagi, tidak ada peluang lagi, peluang hanya sekali sekali. So, peluang tu di tangan you all. You all rebutlah untuk turunkan ego, cari ilmu sebanyak yang mungkin. Kita kena banyak bertanya, tak banyak bertanya sesak jalan.
Ui, sedap bang. You jangan bimbing ke saya ayat tadi ke. Saya ayat tadi. Okey. Saya ayat tadi. Okey, saya ayat tadi. Kacang ni, badan ni tak payah kita goreng ataupun sangai ataupun bakar. Sebab apa? Sebab dia dah bila kita letak atas dia akan nampak? Dia akan, jangan bimbang, dia rapuh. Dia rapuh. Serapuh hatiku. Okey? Dia jangan bimbang, tak payah duduk susah-susah duduk sangai, tak payah. Dia akan automatik rapuh. Sebab kita letak atas. Alright? Macam akak buat lah tu. Allah. Ngaku pula dah. Alright. So, ini kek yang kita tengok pula ni. Kita tengok pula ni. Ni. Okey. Sekejap deh. Hak ni dia berlaku kek sedikit. Dia padat lah. Dia padat tau tu. Padat. Dia bila padat dia berat. Dia agak berat tahu tu. So dia memang nah gitulah. Alright. So ni kedai RM2-nya. Allah, bisa ke gak apa ni? Bisa ke gak apa ni? Dia kena potong angka tu. Potong lalu kata. Potong lalu. Sebabnya nak pergi minum petai. Ada. Minum petai ada kek hari ni weh. Ada, sebab dia bekas kecil ke. Ayo sekarang. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ya Allah, ya ampun, ya ampun. Okey. Nah, inilah kejadian kek kita. Bila you nampak dah, ini kek hok apa? Dia akan nampak tu, dia akan padat di bawah. Dia akan padat di bawah, nampak? Kek kita kalau you nampak dia akan basuh bawah ni, dia akan basuh. Sebab itulah kejadian dia, tahu tak? Right? Nampak ni kek kita. Tahu tak? Dia akan padat, kek kita hok ni. Oh, alhamdulillah. Okey, tetapi you nampak berbeza dengan kek kita. Dia nampak deh, bila kek kita tu jadi, dia punya tekstur dia tu macam ikat bata, tahu tak? Ikat bata rumah, faham tak? Dia lain, tahu tak? Lain. Faham tak? Lain. Nampak ni lain. Lain sangat-sangat, tahu tak? Lain. Okey? Belum lagi mencuba. Belum lagi. Nanti bentar. Sebab saya tak ada lagi dek Clio ni. Tak ada lagi. Tapi kat tak nak post lagi lah sebab saya nak buat live. Okey. Soalan yang sama Nori terlepas pandang. Macam mana dengan muffin? Dia kebanyakan merekat. Apa yang menyebabkan dia jadi macam tu? Sebab apa? Sebab you akan tahu bahan apa yang you gunakan untuk muffin. Nanti saya akan tunjuk dekat you ada muffin ni. Nanti saya akan ni muffin. Dia banyak sebenarnya. Muffin memang dia sebab dia berat. Bila dia berat, dia akan jadi merekah. Muffin kalau you all tengok dekat Mac Cafe ke, dia merekah tahu tak muffin tu. Memang dia sebab dia berat, tahu tak? Dia berat. So benda tu kita kena tahu. Tapi kita nak jadi biar muffin kita tu biar jangan kering, tahu tak muffin. Muffin tu you all kena gunakan susu segar. Lagi sedap kita punya kejadian muffin kita. Alright. Okey. Apa? Tak dapat jelas pula dah. Mentah. Dah makan.
Nampak? Nampak? Ni kek kita. Ni kek kita. Okey. Orang kecil manis boleh makan ni, tahu tak? Okey, ni kek kita. Dia ringan, tahu tak? Dia tak ada lah macam yang ini. Nampak ni? Nampak ni kek kita? Dia akan berair gitu, tahu tak? Bawah-bawah ni. Walaupun tak nampak jelas. Nampak? Ni. Dia punya kepadatan tu. Dia punya kepadatan, tahu tak? Kepadatan dia. Kepadatan. Dia tak sama dengan hak ni dah. Tak sama dengan hak ni. Nampak? Alolah. Tak sama ni. Nampak? 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 Dia punya berair-berair bawah ni. Sebab tu lah kek kita. Kita buat kek atas. Letak. Atas lembut molek, bawah dia jadi padat. So pastikan you all buat lagu ni deh. Ringan ni, ya Allah. Nampak ni? Nampak kek kita bila dia jadi molek, you all kena tengok susunan dia. Tekstur kek kita, faham tak? Tekstur kek kita. Dia akan nampak susunan dia. Dia akan kata jadi elok. Dia akan jadi elok, tahu tak? So kalau macam kek ni, nampak? Nampak? Kek kita, bawah dia ni dia sedikit padat. Nampak? Ni nampak ni. Sedikit padat. So, you all kena pastikan atas dia moist dah. Atas dia moist tapi dia berat juga. Dia berbanding dengan hak ni berbeza. Hak ni berbeza, nampak? Kek ni berbeza. So, you all kena pastikan cara dia tu. You all boleh tengok lah pro and con saya punya live pagi tadi. Ya, nampak berminyak kat bawah tu. Allah lah. Okey, dah. Tahu? So, benda ni you all kena pastikan cara nikik. Ya Allah, tak tahu nak royak ni. Tahu tak? You all pun ambil lah teh. Saya tak boleh kalau kek goni ni kena cicah dengan air teh. Cicah dengan air teh. Makanlah. Okey? Betul 180 ya, tak ada macam buat tak ada. Jangan dah hakar pada lebih. Jangan dah hakar pada lebih. Ni nak bagi kat orang pula ni. Ni tak apa hati nak bagi kat. Tak apa. Ya? Ini air lekat ni. Tak apa hati weh. Try you all buat hok jadi dengan hok tak jadi, you all bandingkan benda tu. Rasa dia kata ringan dia. Bila jadi ni kek kita akan dia ringan sedikit. Kalau dia mampat, kalau dia padat kek kita berat. Kalau padat kek kita berat, tahu tak? So pastikan you all kena tahu pro and con tu. Okay, tak boleh jadi ni. Sebelum tengok live malam ni kena buat ni. Buat, tak ada masalah. Benda ni tahu tak? You all jangan percaya saya. You all just buat je. Benda ni dah ada dah. Result dia depan mata saya tunjuk dekat you all. Semalam dulu saya dah tunjuk dekat you all. So, you all jangan percaya saya. You all jangan percaya saya. Kalau you all nak lebih lagi, of course lah saya punya PJJ. So, kata banyak benda untuk last saya punya live untuk petang ni. Siapa yang nak dibantu, siapa yang nak guide buat sampai jadi, you all boleh WhatsApp terus untuk team saya untuk dapatkan 50% promo PJJ. Hari ni last day untuk promo PJJ. Esok tidak ada lagi. Tidak ada lagi untuk esok. Okay. Siapa yang nak dibantu, siapa yang nak guide sampai jadi, buat sampai jadi, kita selongkar habis-habis. Kenapa kita ni asyik buat jadi lagu ni? So, siapa yang lambat ataupun tak tengok saya punya live pagi tadi, you all tengok balik live saya pagi tadi, lepas tengok pula untuk petang ni. Kejadian kek saya ni, tahu tak? Berat, padat. Bila padat, dia berat. Tahu tak? Beranan ni, tahu tak? Dia nampak tu, dia punya tu, kepadatan tu. Padat, tahu tak?
padat dia. Guna loyang berapa inci ni? Saiz 7. Loyang saiz 7 tahu tak? Loyang saiz 7. Dia agak lambat sikit lah. Sebab kalau kek yang melibatkan butter ataupun margarin, memang dia lambat sikit nak masuk. Sebab tu lah saya gunakan loyang 7x3. Ni dia mentah je ni. Mentah je ni masuk. Dia main masuk dah masuk dah. Gitu. Alright. Hari ni live sangat bermakna. Thank you sis. So banyak lagi saya share. Saya juga ni makin bawah jatuh ke. Yalah. Keranggupan dia tu, you all jangan percaya saya, tapi you all buat je. Tak payah sangai, tak payah salai, tak payah goreng ke apalah. Dia akan rangup dengan sendirinya bila you all letak atas. Bila you all letak atas, dia akan rangup. Dia tak akan kan kita repih dia, okey. Repih dekat tak ada ni. Dia keranggupan dia tu. Biarlah jatuh pun makin gila. Okey? Betul tu, saya pernah buat kek yang tak jadi dan yang menjadi. Boleh try. You tengok. Boleh buat pro and con dia. Macam mana kejadian kek jadi, kek tak jadi. So you all twist sikit. Ubah sikit supaya kek kita tu jadi dengan elok. Bila jadi dengan elok, you all akan alami benda yang wow, aku buat kek jadi. Gitulah. Tak tahu apa weh. Okay. So order plan untuk you all. Yang mana yang join saya punya group Lepas Noris, selamat mencuba dan jangan lupa upload benda ni, gambar kek you all. Okay. So saya nak nantikan result you all, macam mana kejadian dia, apa yang akan jadi you all punya kek you all. Alright. Siapa yang join saya punya group PJJ Noris Ekonomi, jangan lupa like saya malam ini deh. Malam ini nantikan pukul 9.30 standby depan phone. Tengok apa yang akan berlaku malam ini. Alright. Berat kek tu tak jadi dan mampak berat kek jadi, dia ringan. Yes. Yes. Alright. So saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang grab saya punya PJJ promo. 5 hari saya buat promo. Alhamdulillah cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Buatlah tindakan, sebab tindakanlah menentu arah tuju kita, tindakan kita dan bisnes kita, InsyaAllah. So saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang share, yang komen. Terima kasih banyak-banyak. I love you so much. Yang baik, yang sempurna itu of course datang daripada Allah. Yang buruk, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui, InsyaAllah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik. Okay, so yang mana yang join saya punya live Noris, yang join saya punya PJJ Noris Ekonomi, tersasa dah. Jangan lupa stay tune saya punya live malam ini. Alright, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.